Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Fadilah dan semua rakan sekalian. Jadi pada hari ini, kumpulan kami akan menerangkan tentang kecerdasan buatan atau AI. Jadi secara ringkasnya, teknologi kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi kecerdasan yang mempunyai kepintaran sama dan melebihi manusia. Secara konsepnya, mesin yang bakal diajar manusia perlu dilengkapkan dengan maklumat yang banyak untuk menjadikannya lebih pintar berbanding mesin yang lain. Terdapat dua kegunaan utama AI, iaitu yang pertama, mengesan, detection, dan yang kedua, jangkaan atau prediction. Pada masa akan datang, kita jangkakan AI akan mengubah hidup manusia dalam segala aspek kehidupan seperti pengubahan genetik, penciptaan vaksin, dan manusia perlu berasimilasi dengan teknologi moden. Seterusnya adalah perkembangan AI di Malaysia. AI di Malaysia berkembang agak pesat pasca di tahun 2010, iaitu apabila banyak syarikat teknologi masuk ke Malaysia seperti Facebook, Google dan sebagainya. Antara syarikat AI yang wujud di Malaysia adalah seperti Ideal Spark Robotics, Akar Indah Engineering, Talentica Software dan sebagainya. Lalu AI juga sistem e-government sudah mula digunakan. Kebanyakan urusan kerajaan sudah mula melalui fasa atas talian sahaja. Malah AI juga mempergiatkan knowledge ekonomi atau gig ekonomi dan juga gig ekonomi di Malaysia. AI di Malaysia masih kurang membangun memandangkan R&D berkaitan AI adalah sangat tinggi. Namun mesti masih menggiatkan syarikat swasta untuk meneroka peluang AI. Malah kerajaan sendiri menubuhkan pertubuhan penyelidikan AI Malaysia khusus untuk pembangunan AI. Terdapat beberapa jenis AI, antaranya termasuklah Artificial Narrow Intelligence (ANI), Artificial General Intelligence (AGI) dan Artificial Super Intelligence (ASI). AI jenis ANI dapat menyelesaikan masalah dari tahap yang mudah hinggalah rumit dalam sekelip mata, namun ia terhad kepada kebolehan yang telah ditentukan dan bergantung dengan maklumat yang telah disediakan. AI jenis ini wujud dalam kehidupan kita seperti rangkaian media sosial, Facebook, aplikasi pintar Siri dan kenderaan autopilot. AI jenis AGI pula standing pemikiran manusia dan mampu memahami apa yang berlaku dalam persekitaran manusia. AI jenis ASI pula mewakili AI yang lebih pintar daripada otak manusia di setiap bidang. Pada peringkat ini, ASI dapat menjangkaui pemikiran dan kepandaian manusia kerana dapat memikirkan sesuatu perkara secara saintifik, mempunyai kebijaksanaan luar biasa dan memiliki kemahiran sosial. Seterusnya, manfaat AI. Terdapat banyak manfaat AI meliputi pelbagai bidang seperti yang dijelaskan oleh kumpulan-kumpulan pembentang lain, iaitu antaranya yang dijelaskan adalah manfaat dalam bidang pendidikan, kesihatan, kewangan dan ekonomi, pengangkutan, pertanian dan pembinaan. Jadi yang seterusnya adalah isu-isu berkaitan dengan AI. Yang pertama, ketelusan algoritma. Data algoritma terlalu kompleks untuk difahami, jadi ianya banyak bergantung kepada ramalan sahaja. Yang kedua, privasi dan keselamatan data. Ini kerana apabila terlalu banyak data, ianya akan mudah berlaku kebocoran maklumat. Data peribadi boleh digodam oleh para penggodam. Yang ketiga, persaingan antara manusia dan AI. AI akan menjadi ancaman kepada pekerjaan manusia, tetapi pada masa yang sama, AI juga memudahkan pekerjaan manusia. Yang keempat, ancaman serangan cyber. Biasanya akan melibatkan pencerobohan atau kecurian data, pemindahan wang tanpa pengetahuan pengguna dan juga kebocoran maklumat kerajaan. Yang kelima, isu etika dalam AI. Sebagai contoh, manusia akan bersaing sama ada untuk menggunakan kereta elektrik yang rendah karbon tetapi harganya mahal atau menggunakan kereta biasa iaitu menggunakan minyak tetapi memberi kesan kepada alam sekitar tetapi harganya pula jauh lebih murah. Jadi inilah sebahagian isu yang berkaitan dengan AI. Nama saya Nurul Aini binti Bismil Halim, bernombor matrik A176439. Analisis SWOT kecerdasan buatan. Bagi kekuatan, yang pertama ialah pengurangan ralat manusia. AI dapat mengelakkan kesilapan atau ralat manusia dalam menganalisis, memeriksa, menghurai dan meneliti jumlah data yang besar. Yang kedua, boleh melepasi banyak sekatan yang dihadapi manusia. Seperti contoh, AI akan digunakan apabila sesuatu tugasan itu terlalu kompleks untuk daya fikiran manusia. Bagi kelemahan, yang pertama ialah mesin hanya boleh melaksanakan tugas-tugas tertentu seperti yang diprogramkan. Sekiranya melebihi kemampuan, AI cenderung akan memberikan output yang tidak relevan. Bagi peluang, yang pertama ialah AI mampu jana pendapatan negara. Kerana keupayaan AI untuk melaksanakan machine learning dan deep learning dapat meningkatkan prestasi dalam komunikasi, aplikasi dan perdagangan digital. Bagi ancaman, eksploitasi penggunaan seperti contoh, wajah seseorang boleh disunting menjadi wajah orang lain.
Yang kedua, penggunaan media sosial meningkatkan kecurian data pribadi. Secara umumnya, bila menggunakan teknologi AI, kita secara tidak sedar akan mendedahkan data pribadi seperti umur dan lokasi kepada syarikat penjejakan. Syarikat penjejakan ini pula akan menggunakan data tersebut untuk meningkatkan lagi pengalaman pengguna atas talian. Tapi dalam masa yang sama, syarikat penjejakan juga boleh menjual maklumat peribadi kita kepada entiti lain tanpa pengetahuan dan persetujuan kita. Antara cabaran yang terdapat dalam sistem AI ialah sifat keberatsebelahan sistem. Sifat baik atau buruk sistem AI sangat bergantung pada jumlah data yang dilatih. Oleh itu, keupayaan untuk mendapatkan data yang baik adalah penyelesaian kepada sistem AI yang baik pada masa hadapan. Tetapi, data harian yang dikumpul oleh organisasi adalah tidak signifikan. Cabaran kedua ialah kekurangan pengetahuan. Walaupun terdapat banyak tempat di pasaran di mana boleh menggunakan sistem AI, banyak orang lebih bergantung kepada sistem tradisional. Cabaran ketiga ialah ketidakpercayaan oleh manusia terhadap sistem AI. Hal ini kerana manusia tidak biasa tahu bagaimana satu set input tertentu boleh mencipta penyelesaian untuk pelbagai jenis masalah yang sukar difahami oleh orang biasa. Itu saja daripada saya. Sekian. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Berdasarkan isu dan cabaran semasa, kumpulan kami telah mencadangkan 5 penambahbaikan bagi memperkasa AI di Malaysia. Antaranya adalah kerajaan perlu mengawal kandungan media yang boleh diakses dalam negara. Kedua, bekerjasama dengan negara yang mempunyai kepakaran dalam AI untuk pembangunan ekonomi. Ketiga, memastikan AI memenuhi matlamat pembangunan mampan. Keempat, mewujudkan inisiatif program pembangunan untuk melahirkan lebih ramai pakar dalam aliran sains dan teknologi. Dan yang terakhir, membentuk tadbir urus yang komprehensif untuk menangani impak dan risiko AI.